Terima kasih rakan setugas di Angkasa Puri bersama dengan saya pada hari ini untuk kita berbicara mengenai Perhimpunan Agung UMNO yang telah pun melabuhkan tirainya, dan pastinya ada banyak perkara-perkara menarik, penuh rencah dan juga warna yang boleh kita bicarakan, dan pastinya juga pembelaan nasib orang Melayu khususnya yang dibentangkan, yang dibahaskan akan mengangkat lebih banyak lagi persoalan-persoalan demi untuk kebaikan masyarakat Melayu dan juga masyarakat lain khasnya di negara kita Malaysia ini. Baik, bersama dengan saya pada hari ini adalah pengerusi tetap UMNO, iaitu yang berbahagia Tan Sri Badruddin Amiruddin. Terima kasih Tan Sri bersama dengan kami pada hari ini. Baik, persidangan Agung UMNO yang ke-68 telah pun selesai, dan kita dapat lihat betapa banyaknya isu-isu yang dibangkitkan oleh perwakilan, dan kita juga dapat mendengar amanat daripada Presiden UMNO sendiri dalam ucapan penggulungannya yang saya kira mengambil kira semua pihak, bukan saja orang Melayu tetapi juga masyarakat-masyarakat lain, khususnya dengan mengambil kira tentang akta hasutannya dengan peremajaan UMNO itu sendiri. Dan mungkin kita boleh minta pandangan daripada Tan Sri mengenai ucapan penggulungan daripada Presiden Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Persidangan UMNO kita telah selesai dengan aman, selesai, dan insya-Allah akan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Setelah 3 hari kita bersidang dan sayap pemuda, wanita dan puteri bersidang 1 hari. Jadi hari ini Yang Amat Berhormat Presiden Parti Merangkap Perdana Menteri Malaysia telah menjawab perbahasan yang telah ataupun rintihan-rintihan yang telah diutarakan oleh pembahas-pembahas. Jadi pada keseluruhannya saya dapat lihat bahawa Presiden UMNO ini adalah presiden yang matang, yang mendengar dan juga mengkaji. Setelah itu beliau menjawab. Dan saya percaya penuh setiap wakilan yang datang pada hari ini yang mendengar ucapan penanganan beliau itu tentu balik dengan hati yang lega, dengan semangat yang begitu tinggi untuk meneruskan perjuangan kita yang dah 68 tahun macam kata tadi, untuk meneruskan perjuangan kita untuk mempertahankan maruah agama bangsa dan tanah air. Di samping itu juga mempertahankan Parti Barisan Nasional yang didukungi oleh UMNO terus diberi kepercayaan oleh rakyat, terus diberi kepercayaan oleh semua kaum yang ada dalam negara kita ini, samalah seperti mereka berikan kepada pucuk kepimpinan dahulu, iaitu semasa wujudnya perikatan. Inilah yang saya dapat lihat bahawa apa yang dijawab ataupun apa yang digulungkan oleh Presiden Parti kita amat tepat pada waktu, ketika dan masa, mengikut kehendak rakyat. Ya. Contohnya kita kata dari segi GST, di mana sebagai seorang Perdana Menteri di bawah sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, sudah tentulah setiap dasar yang dibuat, setiap peraturan yang dibuat itu mestilah memudahkan rakyat, menyenangkan rakyat. Tidak ada seorang Perdana Menteri dan juga Presiden Parti yang akan bertanding dalam pilihan raya akan datang akan membuatkan satu dasar yang menyusahkan rakyat. Sudah tentu rakyat akan menolak kepimpinan di pilihan raya akan datang. Jadi kita dapat lihat bagaimanakah kita nak membangunkan negara kita ini supaya semua rakyat jelata dan negara kita ini mendapat nikmat daripada kekayaan negara. Supaya rakyat di kampung pun mendapat bantuan daripada kerajaan, rakyat dalam bandar, yang miskin bandar ini pun mendapat bantuan daripada kerajaan. Jadi ini adalah satu dasar kerajaan yang ingin melihat bahawa jauh antara gap kita di antara yang berada dan tidak berada dengan begitu jauh sekali. Sekurang-kurangnya kita jangan terlalu jauh sangat yang berada dan akhirnya yang tidak berada itu hidup melarat. Itu bukan dasar kita, bukan cara kita memerintah. Oleh demikian, saya berharap ahli-ahli UMNO dapat balik ke kampung, balik ke cawangan, balik ke desa, perjelaskan kepada rakyat. Jangan harap jentera kerajaan saja. Kita sebagai pejuang parti UMNO, parti pemerintah, dasar kerajaan itu harus juga kita memperjelaskan kepada rakyat di seluruh pelosok kampung, di seluruh bandar, di seluruh tempat, supaya rakyat memahami
niat baik kerajaan untuk membuatkan sesuatu aturan-peraturan untuk kesenangan rakyat. Baik, dalam ucapan penggulungannya dengan semangat dan juga tegas juga, yang Berhormat Presiden mengatakan bahawa peremajaan UMNO itu adalah sesuatu yang perlu dilakukan dengan tertib dan cermat. Malah ucapan penggulungan daripada Ketua Pemuda sendiri juga mengatakan bahawa peremajaan bukan faktor umum, tetapi lebih kepada tindakan dan juga macam mana kedua-dua golongan yang muda dan juga lama dapat bekerjasama ke arah satu haluan. Jadi komen Tan Sri mengenai ini. Sebenarnya peremajaan UMNO ni daripada zaman almarhum Tunku Abdul Rahman lagi. UMNO itu senantiasa meremajakan perjuangan dia. Ya? Sebab itu kita lihat almarhum Tunku, almarhum Tuan Abdul Razak bersilih ganti kepimpinan. Begitu juga dari segi pergerakan pemudanya. Dulu pergerakan pemuda, contoh macam saya, dulu saya adalah daripada pergerakan pemuda. Masa itu umur saya 38 tahun, saya dah alhamdulillah dipilih untuk menjadi wakil rakyat di dalam Dewan Parlimen. Jadi sekarang ni generasi baru akan datang. Jadi kita ubahkanlah, bagilah peluang-peluang kepada mereka. Itu dari segi faktor kepimpinan. Tetapi dari faktor perjuangan asal UMNO itu, memang UMNO senantiasa meremajakan cara dia berjuang, cara dia berjuang. Bermaknanya kita kena ikut pada masa dan zaman. Jangan ketinggalan. Jangan kita outdated. Orang lain dah maju ke hadapan, kerana kita kata kita ni parti lama, kita tak mau pembaharuan, tak boleh. Makna kenapa? Kerana orang muda sekarang cara kenak dia orang dah berbeza. Jadi mungkin pun kita ada faktor usia, mungkin kita tak sama seperti yang zaman sekarang ni. Jadi kita harus meremajakan pemikiran kita mengikut kehendak masyarakat sewaktu itu dan sewaktu-waktu yang akan datang. Jadi inilah maksudnya, maknanya bukanlah kita kata, bukanlah maksud macam yang Berhormat Khairi tadi mengatakan, saya setuju. Itu adalah seorang pemimpin yang menunjukkan bahawa dia menghormati kepimpinan dalam UMNO itu sendiri, yang orang dulu-dulu itu harus dihormati, supaya yang orang lama ini baru menyayangi yang muda. Lagi satu, saya kata semalam di pimpinan, irama dan lagu itu tidak boleh dipisah. Kalau dipisah maka rosaklah seninya. Itu juga dalam perjuangan. Ya, kita jangan kata orang lama-lama ini dah tak boleh diguna pakai. Tetapi kena ingat, dia adalah orang pejuang yang meletakkan kita pada hari ini. Macam pejuang-pejuang macam kita tengok Datuk Siti Rahmah datang kan. Dia adalah seorang pejuang yang begitu lama, umur dah 89 tahun. Tapi dia boleh berjalan lagi, datang ke Presiden UMNO, nak melihat anak-anak cucu dia ni. Nak lihat adakah mereka ini menyambung perjuangan kami yang jujur dan ikhlas ni, yang bergalai bergodok, bergadai, bergolok untuk nak menembus maruah bangsa dan agama kita ni. Dia datang melihat. Sebab itu kita bagi penghormatan kat dia. Sebab itulah saya panggil dia naik, tunjuk kepada perwakilan sekalian betapa suci murninya seorang perjuang. Karena dia apa? Karena dia adalah seorang perjuang. Dan saya nak tekankan, UMNO adalah bukan parti kebenaran. UMNO ini adalah parti perjuangan. Jangan masuk UMNO kerana nak cari kekayaan dan kesenangan dan pangkat. Makna kita masuk dalam UMNO untuk menjadi ahli UMNO, untuk kita berjuang untuk mempertahankan agama, bangsa dan tanah air. Rezeki Allah Ta'ala nak bagi. Kalau Allah Ta'ala kata, kamu ni layaklah jadi wakil rakyat, maka jadilah kita wakil rakyat. Jangan kita masuk, kita cadang, saya masuk UMNO ni kerana saya nak jadi wakil rakyat. Saya masuk UMNO ni kerana saya nak projek dan sebagainya. Itu tak betul tu. Persepsi kena ubah. Kalau nak rezeki, kita menjaga. Ada ruang-ruang dan tempat-tempat dia. Tetapi dalam UMNO jangan mengharapkan sesuatu. Dalam perjuangan jangan mengharapkan sesuatu. Pastikan apa yang kita berjuang itu ikhlas, supaya perjuangan kita itu dirahmati Allah dan diberkati Allah, maka berjayalah perjuangan kita. Dan kita lihat pemimpin-pemimpin dulu, mana ada orang yang kaya raya. Tak ada kaya raya mereka ni, kerana mereka macam saya kata tidak, bergadai, bergolok, bagi apa yang ada, kerana susah mereka itu. Dalam keadaan susah mereka sanggup berkorban. Kita hari ini dalam keadaan senang pun janganlah kita berkira-kira kalau untuk berjuang.
Dan kita sebenarnya kalau dilihat pada sesi penggululan daripada Yang Amat Berhormat Presiden juga mengatakan bahawa betapa pentingnya kita melihat kembali apa yang berlaku pada masa yang lepas, terutama dengan kesudian, dengan rasa besar hatinya masyarakat UMNO khususnya di waktu dulu untuk menyumbang walau sekecil mana sumbangan itu, tapi demi perjuangan bangsa dan agama. Baik, satu lagi yang menarik perhatian juga dalam ucapan penggulungan Presiden adalah mengenai Akta Hasutan. Satu keputusan yang agak besar juga sebenarnya untuk negara kita bagi memelihara keamanan dan perpaduan apabila diumumkan di dalam ucapan dasarnya tempoh hari untuk mengekalkan Akta Hasutan 1948. Jadi mungkin bagi Tan Sri, bagaimana perkara ini perlu dilihat oleh semua pihak sebagai sesuatu yang subjektif, tidak bermaksud untuk menidakkan hak mana-mana kaum, tetapi melindungi semua. Macam mana? Sebenarnya Akta Hasutan ini wujud lama dah. Dah berpuluh tahun lah wujud. Tak pun dipetikai masa ketika dulu. Kerana sesuatu akta, sesuatu perundangan yang diluluskan di Dewan Rakyat, di Dewan Yang Mulia oleh wakil rakyat, makna oleh rakyat lah, adalah untuk kebaikan, keamanan, kesejahteraan dalam negara kita ini. Jadi kita anggap Akta Hasutan ini sebagai satu shield untuk melindung ataupun satu penahan untuk melindung kesejahteraan, keamanan dan ketenteraman negara kita ini. Bukan sebagai satu pedang untuk mencantai dan nikah orang, tidak. Jadi undang-undang yang dibuatkan oleh kerajaan dalam negara yang demokrasi, macam saya kata tadi, dia tak akan buat undang-undang yang menyusahkan rakyat. Kita sebuah negara yang majmuk. Kalau tidak kita bendungkan rakyat kita ini, tidak dibataskan rakyat kita ini daripada melepaskan kata-kata yang menyakiti kaum antara satu dengan lain ataupun menghina agama-agama. Akhirnya kalau kita biarkan, dia akan jadi satu benda detik hitam yang akan merugikan negara kita dan merugikan rakyat negara kita ini. Jadi undang-undang ini dibuat untuk membendung. Jadi kalau orang kata there is no human right, apa human right kalau negara kita hara-hara? Kita bercakap pasal hak asasi manusia. Kalau rakyat kita bergaduh di antara satu sama lain, berlaku benda-benda yang tidak diingini, itu adakah itu human right? Inilah, akta inilah untuk menjaga human right. Kan? Kita nakkan negara kita aman. Sedangkan kita lihat setengah negara ada sebangsa, seagama pun bergaduh. Kerana pengurusan pentadbiran negara tidak adil dan sebagainya. Tetapi negara kita adalah negara yang majmuk, berbilang bangsa dan berbilang kaum. Kalau tidak ada satu aturan peraturan dan undang-undang, mungkin satu hari nanti kita tak dapat bendung masalah-masalah yang timbul ataupun anggapan-anggapan daripada kaum-kaum tertentu yang boleh menyakiti hati, dan akhirnya kita berada di gancah perbalahan di antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum ini. Jadi saya amat berharap supaya orang memahami Akta Hasutan ini adalah untuk menjaga keselamatan negara kita ini. Tidak ada lain daripada itu. Bukan ada untuk kepentingan politik dan sebagainya. Siapa saja melakukan kesilapan macam Muhammad Perdana Menteri kata tadi akan diambil tindakan. Bukan untuk kepentingan parti, tak. Ini adalah kepentingan rakyat di dalam negara kita ini. Sebab itulah saya nakkan rakyat negara kita ini, generasi muda kita ini, pertamanya memahami sejarah negara kita. Yang keduanya menghormati perlembagaan negara kita. Jadi saya nak mereka ini faham sejarah permufakatan orang-orang Melayu, Cina dan India untuk menuntut kemerdekaan melalui Parti Perikatan, dan juga memahami perlembagaan kita dalam perlembagaan itu. Jadi barulah kalau dia faham ini dua-dua ini, makna mereka akan merasai bahawa mereka aman hidup dalam sebuah negara yang majmuk. Baik, nampaknya masa pun tidak mengizinkan kita untuk berbicara lama, Tan Sri. Jadi secara ringkas, mungkin harapan Tan Sri daripada sepanjang 3 hari berlangsungnya Perhimpunan Agung UMNO ini yang boleh dibawa pulang oleh perwakilan khasnya dan juga masyarakat di negara kita. Alhamdulillah. Jadi saya berharaplah kepada, pertamanya nak terima kasih kepada seluruh perwakilan dan juga ahli-ahli UMNO dan juga rakyat Malaysia yang menonton persidangan kita ini. Terima kasih kepada media RTM
yang memancarkan persidangan kita daripada Dewan Yang Mulia ini. Dan saya berharap perwakilan akan balik puas hati kerana Datuk Seri Presiden telah boleh katakan menjawab segala-galanya dan juga akan mengambil tindakan di atas pandangan dan kehendak perwakilan yang menyurai daripada akar umbi. Bagi rakyat Malaysia keseluruhannya, kita berharap kita sebuah negara majmuk ini kita akan dapat menerima apa yang disuarakan oleh orang Melayu dalam negara ini, kerana walaupun kita menyuarakan untuk orang-orang Melayu tetapi bukan bermakna kita meminggirkan hak orang lain. Maknanya UMNO ini kita menyuarakan tentang kehendak bangsa Melayu kita. Tetapi bukan bermaknanya kita menidakkan, kita menolak dan kita tidak ambil tahu langsung tentang hak-hak orang lain. Kita dapat lihat hari ini kalau dari segi ekonomi, macam mana kerjaan orang lain dapat nikmat dalam negara kita ini. Samalah dari segi pendidikan, kita agihkan kek yang besar ini mengikut kehendak-kehendak rakyat. Jadi saya berharap tahun-tahun yang akan datang, jangan kata kalau orang bukan Melayu pun nak datang nak mendengar persidangan UMNO, datang nak dengar apa yang disuarakan. Begitu juga kalau parti-parti komponen lain yang buat persidangan mereka, ahli-ahli UMNO pergi dengar apa yang mereka suarakan. Jadi barulah kita dapat satu orang kata resipi yang enak untuk kita mengurus takbir negara kita ini. Terima kasih. Nampaknya banyak yang kita berbicara tadi yang saya rasa sangat menyentuh, apatah lagi apabila persidangan kali ini adalah untuk yang ke-68 tahun dan banyak sebenarnya yang telah dilakukan oleh UMNO untuk masyarakat Melayu sendiri dan juga keseluruhannya di negara kita. Baik, terima kasih Tan Sri kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Nampaknya sekian saja yang dapat kami hidangkan untuk anda bersama dengan pengerusi tetap UMNO, iaitu yang berbahagia Tan Sri Badruddin Amiruddin, kembali bersama dengan rakan setugas di Angkasa Puri. Cuma yang menarik perhatian saya, beliau memperincikan apa yang disebutkan sebagai peremajaan parti. Ianya bukan sahaja bilang faktor usia, tetapi ianya juga merangkumi roh UMNO dan juga pembawaan kita sebagai pemimpin di peringkat bahagian seharusnya mempunyai idea yang baru. Peringatan supaya kalaupun nak meremajakan, janganlah tinggalkan yang lama. Pembahas kita daripada Kedah pun menyatakan inilah formula yang membawakan kepada kemenangan kami di Kedah, iaitu dua-dua pihak ini berganding bahu untuk meyakinkan rakyat. Kita menyambut baik ucapan Presiden tadi apabila Datuk Seri meletakkan mengingatkan semua ahli-ahli UMNO supaya berdiri di kaki sendiri, berpijak di bumi yang nyata, menyedari kelemahan-kelemahan kita. Saya melihat ucapan Presiden UMNO hari ini telah menjawab pelbagai perkara-perkara yang bermain dalam pemikiran pemimpin UMNO, ahli UMNO dan umat Melayu keseluruhannya. Saya lihat betapa keikhlasan beliau setiap tahun, bahawa tahun ini lebih lagi sebab beliau menjawab banyak persoalan yang menjadi kegusaran kebanyakan perwakilan